اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إني استودعك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. Mukanya yang bahagia ada kitab muka surat 10. Perenggan yang kedua, paslon. Itu tak? Jadi ambo nak minta maaf banyak minggu lepas-lepas tu. Baru maklum kerana baru teringat. Kerana hari tu petang tu 5 ekor kebah lembu duk main kalut-kalut, tak teringat. Maaf banyaklah. Jadi ngorek baru teringat kata jadual ngajar sini. Jadi amun minta maaf banyak. Paslun, bermula baran yang haram atas orang yang berhadas kecil itu 4 perkara. Faslun ay hadza faslun. Faslun ini ay hadza faslun, ini suatu pasal. Kalau kita ngajar budak-budak anaklah benda tu. Ay hadza faslun, takdir dia. Ay hadza faslun, ini tu hak kita sebut tu takdir lah. Hak ni belajar ilmu alat orang panggil. Apa itu pasal? Perceraian. Perceraian nak bagi tahunya perkara yang kita akan belajar ni tidak sama dengan hak lepas dah. Tidak akan sama hak lepas dah ni. Orang panggil perceraian, paslun. Satu pasal, paslun perceraian. Jadi hak kita nak belajar pula ni habis dah tajuk hak lepas dah. Jadi ulama-ulama dia baca kitabnya, dia takdir lah. Biarlah kita boleh dengar pun tak apa dah. Wa taqdiruhu, kalau kita mengaji kitab-kitab Arab, ya banyak takdir. Kitab Jawi pun begitu juga. Dia banyak i'rab, nak faham. Kitab-kitab ni setengah tok guru dia kata mudah kitab Arab dengan kitab Jawi. Tu bagi dia orang pandai. Bagi kita tak pandai ni, dah payah belaka. Kitab Arab lagi payah. Kitab Jawi lah payah juga. Sebab itulah kita salah satunya kita mendalami
huruf-huruf Jawi ini barakah kerana tulisan-tulisan Quran Jawi. Tak. Walaupun kita tak pandai Jawi, belajar Jawi. Orang-orang dulu bila mengenal Quran boleh dikatakan boleh baca Jawi. Orang-orang dulu kalau mengenal Quran boleh baca Quran Jawi. Tapi sekarang kadang-kadang Quran tu boleh baca, Jawi tu tak berapa nak boleh. Itu mengikut kemahiran masing-masing. Kalau kita tak pernah baca Jawi, tak pernah baca tu, tak. Jadi kita menadah kitab dan kita banyak ulai kaji kitab-kitab Jawi, insya-Allah dia akan mahir lah, dia boleh baca. Lebih-lebih lagi pelajar-pelajar pondok, pelajar-pelajar tahfiz, dia kita nak guna ni, lepas pada balik kampung, nak guna, nak berkhidmat dengan masyarakat, kitab Jawi. Dia ada kitab Jawi ni, kalau dia ada ejaan yang kalau ringkas sangat. Kalau kitab lama-lama seperti kitab Hikam, kita tahulah kitab Hikam, kalau dia eja booming tu lagu lain, bawaming je. Kita pergi baca bom. Jadi itu memerlukan kemahiran kita. Kitab-kitab ni bahkan dapat pahala. Bagaimana kita cerita sokmo, ada seorang tu dia belajar pondok. Bila belajar pondok balik kampung lah, belajar tu baru 2-3 bulan. Bila balik kampung, tok ayah suruhlah baca kitab. Bila tok ayah kampung pergi awal baca kitab sebelum maghrib dan sebelum kita tunggu isya ni dengan sikit. Dia pun orang berani juga, orang suruh naik. Naik bacalah. Baca kitab Jawi. Dia baca bermula sunat lepas semaya mengucap zakat. Koh pening tu. Aku mana pula. Jadi mengucap zikir, baca mengucap zakat. Lari jauh. Itu kena kemahiran kita. Mudah-mudahan kita duk menadah kitab ni, insya-Allah. Kita boleh baca Arab dan boleh baca Jawi. Bermula barang yang haram atas orang yang berhadas kecil itu ialah 4 perkara. Mari mana ialah tu tidak ada faham daripada bermula. Ialah kita baca cara orang ngajar pondok sikit. Dia nak tu lah, sebab bermula tu jadi mubtada. Hukum mubtada rafaq dengan gapo, kita belajar dah. Kalau ilmu alat dia rafaq dengan apa, alat mak rafaq ada berapa. Rafaq dengan dhammah ko, dengan nun ko, dengan wa ko, itu mengikut keadaan. Ialah tu tiap-tiap khabar berhajat kepada tiap-tiap mubtada berhajat kepada khabar. Jadi ialah 4 perkara tu jadi khabar bagi mubtada hak depan. Hak tu orang mengaji pondok dia naklah benda tu. Dia akan gunalah benda tu. Kita ni tak apalah, boleh dengar-dengar ilmu juga. Kerana ilmu Allah Subhanahu wa taala ni banyak. Ilmu Allah Subhanahu wa taala ni banyak, amat-amat banyak. Seumpama kita nak umpamanya laut, air laut. Seumpama air laut, kita pergi di tempat air laut, tempat di pantai tu, ambil jarum, celup mata jarum, akak. Bila akak hak lekat di ujung jarum tu, hak kita lah, sikit benar. Sikit benar saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Tidak aku beri kepada kamu ilmu daripada ilmu mereka sedikit.
Ada malaikat hak sedikit. Maka biarlah kita berasa sikit sungguh ilmu kita. Jangan berasa memadai, aku dah belajar dah, tak payah belajar. Kerana ilmu ni al-ilmu fis sudud la fi kutub. Ilmu ni kita kena belajar di dalam dada, tidak dalam kitab. Kalau dalam kitab tu orang panggil maklumat saja. Itulah wajib kita kena belajar ilmu. Ilmu ni boleh membezakan perkara yang baik dan perkara yang tak baik. Kerana ada ilmu lah. Jadi ialah 4 perkara. Perkara orang haram, barang yang haram, ini perkara yang haram atas orang yang berhadas kecil. Makna diri tidak ada air semaya itu dinamakan hadas kecil. Kita tak ada air semaya itu dinamakan hadas kecil. Sebab itulah kita kena tahu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. La yaqbalullah, tidak diterima, tidak terima semaya, solata, tidak terima oleh Allah Ta'ala akan sembahyang ahadikum, salah satu di kalangan kamu, iza ahdasa, apabila dia berhadas, hatta yatawaddaa, sehingga dia berwudu. Maknanya kalau tidak ada wudu, semaya dia tidak sah. Tidak ada sah. Maka dinamakan orang tak ada wuduk lah, dinamakan hadas kecil. Hadas kecil. Pertamanya sembahyang, haram semaya dengan tak ada air semaya. Haram dah, jangan main-main. Walaupun kita buat-buat, bila duduk saf depan, lepas tu nak keluar, bila duduk semaya batal nak keluar, kita kata keluar ni malu, ikut juga tu imam. Walaupun itu kita sudah tidak ada wuduk, sudah berhadas, maka perbuatan yang kita buat dalam semaya itu haram. Jangan. Semaya fardu ataupun sunat. Sunat pun tak boleh. Semaya fardu ataupun semaya sunat tak boleh. Telah kena amat-amat tahulah. Semaya fardu 5 waktu, semaya jemaah ataupun semaya sunat yang banyak kita buat tu, ataupun barang, yakni barang kena pada ibadat. Barang tu ibadat pada makna sembahyang. Ni kena faham molek. Pada ibadat pada makna semaya ni seperti sujud tilawah. Sujud tilawah ni dinamakan pada makna sembahyang. Sujud tilawah pada makna sembahyang. Sujud bagi baca. Sujud tilawah ni sujud bagi baca. Kita duk dengar pagi jemaat tu, sujud tilawah lah tu, baca surah sejadah. Cuma kita duk panggilnya sujud jadah. Sujud atas jadah. Sujud sajadah, surah sajadah. Tapi di dalam surah sajadah tu ada tempat sujud tilawah, sujud bagi baca. Di dalam Quran ada berapa tempat? Kita ngaji. Dalam Quran ada berapa tempat disunatkan sujud tilawah? Ada berapa? 14 tempat. Sujud tilawah. Salah satunya di dalam sujud, di dalam surah As-Sajadah. Sudah surah Sajadah disunatkan sujud tilawah. Maka sujud tilawah ini kalau kita mengaji, muafakat pada buat dan muafakat pada tinggal.
Gapo dia pula muafakat pada buat dan muafakat pada tinggal. Dia tidak sebagaimana sujud sahwi. Sujud sahwi ni muafakat pada buat, tidak muafakat pada tinggal. Maknanya sujud sahwi ni kalaulah tu imam buat, makmum pakat buat, atau muafakat pada buat. Kalaulah tu imam tu tak buat sujud sahwi, tidak muafakat pada tinggal. Maknanya kalau tu imam tu tak sujud sahwi, makmum ni boleh sujud sahwi. Panggil tidak pada tinggal, muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Faham tak? Misalnya seseorang tu mudah nampak gak kita royak tak baca kunut, ataupun tidak baca tahiyat awal. Imam qiyam, bila tu imam qiyam rakaat yang ketiga, dia tidak duduk tahiyat awal, tidak baca tahiyat awal, maka di situ tahiyat awal dinamakan sunat ab'ad. Bila sunat ab'ad, sunat ditempe di jabal, diganti dengan sujud sahwi, sujud bagi lupa. Jadi tu imam ni masalah hak kita belajar tak? Bila tu imam qiyam diri, makmum ni nak buat lagu mana? Makmum ni nak tegur kau, nak ikut kau nak buat ya. Takut ya tengok tu. Dok. Ikut tu imam. Bila berlaku berbagai-bagailah kita tengok. Setengah orang ikut tu imam. Tak, setengah orang baca tahiyat. Ikut buat apa tu imam tak lupa, kita tak lupa. Dia kata gitu. Setengah makmum tu mufarakah selalu. Jadi berbagai-bagai kalaulah tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu menjadi taraduk. Orang panggil taraduk, berapa hati kita nak ikut tu imam ko, lagu mana ko, jadilah maksud. Maka kita bila sebut bab sujud sahwi ni, kita masuk sikit bab sujud tilawah ni. Maka sujud sahwi imam tengok imam. Kalau imam dia sebelum dia nak bangun qiyam rakaat yang ketiga, tengok dia tu duduk istirahat ke tak? Tahu duduk istirahat. Duduk, dia tidak bangun selalu, ada istirahat. Maka di situ makmum dibolehkan baca tahiyat awal. Kalaulah imam dia tidak ada duduk istirahat, lepas pada dia sujud rakaat yang kedua tu, sujud kali yang kedua, dia tidak ada masa duduk istirahat, dia qiyam selalu. Ini ilmu ni kita nak buat amali. Bila dia qiyam selalu, di situ makmum tengok dulu. Bila makmum tengok tu imam tu nak bangun, terlupa dah nak baca tahiyat awal, maka bagi makmum subhanallah, tegur. Kalau imam tak ingat juga qiyam, kalau imam tu qiyam, makmum baru tegur subhanallah sampai hak rakaat, maka imam tak boleh duduk balik. Kalau imam duduk balik, batal sembahyang dia. Kena tahu juga. Maka imam dah bangun sampai hak rakaat, maka imam kena qiyam. Tidak boleh baca dah tahiyat awal. Situ. Maka makmum ni lagu mana? Mudah kan 4 rakaat. Makmum dia nak kena ikut imam. Makmum kena ikut imam. Jangan pandai-pandai tu imam ni, dia ni, tu imam ni.
Lupa. Kita ni tak lupa. Tapi boleh juga baca tahiyat awal sekiranya imam tidak baca tahiyat awal, dia qiyam selalu. Ketika mana? Ketika imam dia nak bangun qiyam rakaat yang ketiga, dia tak baca tahiyat awal, tetapi dia duduk istirahat sekejap baru dia bangun. Nampak? Tak. Dia duduk istirahat ni, duduk istirahat. Maaf saya mau bangun tengok. Panas dah pokok kita dah nak tunjuk sikit. Maaflah orang tak nampak. Maknanya bila dia sujud, dia duduk gini dulu. Itu istirahat. Adapun bila dia sudah sujud, dia tak duduk gitu, dia bangun selalu. Orang panggil tidak ada istirahat. Maka sujud tilawah tidak disunatkan duduk istirahat. Sujud tilawah masa tu imam baca tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Sebelum tu ayat tu kan, sujud Allah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu. Habis baca tu 3 kali, maka imam pun nak bangun qiyam, nak sambung tatajapah dah. Maka tidak disunatkan duduk istirahat. Bila kita sujud, imam bunyi Allah, kita pun Allah selalu. Nampak? Jangan duk wajju. Okey, Allah duduk gini dulu. Sudah tu imam kiai dia pun bangun. Tu perbezaan. Nampak dah? Tu sujud tilawah. Maka kita nak cara bab saat ni, tu imam dia duduk istirahat sebelum dia qiyam. Maka makmum di situ dibolehkan baca tahiyat awal. Dimaafkan kerana tu imam baca duduk istirahat. Dia dapat luar sikit, maka makmum ingat kau tu imam nak baca tahiyat awal. Rupa-rupanya duduk istirahat sekejap bangun. Maka makmum tak payah bangun. Dibolehkan baca tahiyat. Pas sekiranya makmum tu bila imam tak baca tahiyat awal, makmum baca tahiyat awal, dah tahiyat banyak dah lah. Bila makmum sudah baca tahiyat awal, makmum pun qiyam, imam pun rakaat. Bila rakaat, imam rakaat, makmum di belakang dihukumkan hukum masbuk. Tak payah baca perhabis tahiyat. Ni ramai tak faham. Tak. Dah tu imam dia baca tahiyat, imam dah bangun dah. Tak, bila imam bangun banyaklah baca ayat tahiyat dah. Dia at-tahiyatul mubarakatus salawat. Sebab dibolehkan kerana imam ada duduk istirahat. Kalau imam tidak ada duduk istirahat, tak boleh baca, batal makmum sembahyang. Makmum batal, jangan pandai-pandai. Makmum kena ikut imam, kerana imam buat perkara, tinggal perkara yang sunat abad je. Maka makmum kena ikut imam. Bila imam duduk tahiyat awal, duduk istirahat, ingat kau makmum tu, makmum ingat imam tu nak baca tahiyat awal, cuba-cuba dia bangun, maka di situ makmum boleh baca tahiyat awal. Siap tahiyat awal dah imam dulu baqiyam lama dah. Dah banyak adalah baca ayat tahiyat. Imam bangun selesai, makmum bangun selesai baca tahiyat awal, makmum baca tahiyat, imam pun rakaat. Masa tu makmum dihukumkan makmum masbuk. Maka tak payah habis baca tahiyat dengan rakaat kan. Dihukumkan seperti hukum makmum masbuk. Tahiyat kena baca habis lah. Sunat tahiyat.
Ha. Kalau makmum kalau ya. Kalau makmum tak nampak mengikut kebiasaan. Tu kalau makmum tak nampak tak apalah. Sebab itulah kita ni dak kalau tu imam tu baca khutbah jangan duk tengok sangat. Tu imam tu. Dak dia ada tertib dia. Bila imam tu baca khutbah duduk antara dua khutbah tu dia kena ada berhenti diam as-sukun min harakat. Diam sedikit daripada harakat. Kalau dia belai-belai duduk belai-belai tak ada dia sikit rabuk maka tidak sah. Tak khutbah dia. Kalau kita tak tengok tak apalah. Kalau tengok tak sah tu. Apa lagu mana? Tak. Maknanya kalau lagu tu dihukumkan tak sah. Pas tak sah kita lagu mana? Cakap nak ikut. Itulah lebih kurang. Maka kenapa hal tu? Itu sujud tilawah. Sujud sahwi. Maka sujud sahwi ni muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Ingat kaedah tu. Maknanya kalau tu imam sujud sahwi, kita pun kena sujud sahwi bersama dengan tu imam. Kalau tak sujud batal semaya kita. Kita kata sunat je. Sunat je. Tu imam sujud sahwi batal kerana kita ni ikut imam. Tapi tidak pada tinggal, tidak muafakat pada tinggal. Maknanya tu imam tak sujud sahwi. Dia tak sujud sahwi kerana dia melakukan perkara ia tinggal sunat abad. Misalnya ada 8 perkara nak abad, salah satunya selawat ke Nabi ataupun baca kunut ke tidak baca, maka dia tidak sujud sahwi, maka makmum sunat sujud sahwi. Sujud sahwi tika mana? Lepas pada imam bagi salam. Dah jangan sebelum imam salam. Tanya tak apa jawab tu dah. Tu. Maka makmum dah baca tahiyat dan imam tidak sujud sahwi. Disunatkan sujud sahwi juga kerana kita mengikut imam dalam jemaah. Imam tinggal pun kita sunat sujud sahwi juga kerana mengikut imam. Imam tak sujud sahwi. Imam tak sujud sahwi tu kata muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Maknanya kalau tu imam buat, pakak makmum kena buat. Kalau tu imam tinggal, makmum tak boleh tidak pakak tinggal. Itu kaedah muafakat pada tinggal, tidak pada buat. Kita baca tahiyat awal dah. Kita tak ada tinggal dah. Tapi dihukumkan kita kena sujud sahwi juga. Kalaulah sujud sahwi muafakat pada buat ataupun tu imam dia tak sujud, maka makmum boleh sujud sahwi. Ataupun tu imam ni sujud sahwi, imam tak makmum tak sujud sahwi, tidak boleh, batal juga. Itulah lebih kurangnya. Maka sujud tilawah ni pula, sujud tilawah ni sujud bagi baca, dia ada syarat dia. Masa hamba tahun 2005 hamba duduk baca Quran di Masjidil Haram. Kita baca kuatlah. Baca orang Arab ni dia duduk suka dia dengar orang baca Quran. Kita takut dah. Bila duduk tepi kita, tepi hamba,
Dia buka surah sama. Rupa-rupanya dia tengok hak kita baca. Sudahlah. Orang Arab kan. Dia Arab. Kita baca kuatlah, tak kuat-kuat pun dia dengar di tepi tu. Bila sampai kat sujud tilawah, dia ni nak ambil fadilatnya, kita ni duduk tanah Jawi biasalah, kadang-kadang malah aku sujud. Baca gitu. Dia pun ambil Quran, tanda dia tutup, dia pun sujud. Dia sujud tilawah. Kita tengok, hamba tengok dia sujud, hamba pun kena sujud. Takut marah ke dia. Takut dia marah. Jadi begitulah, kalaulah kita baca Quran, salah satu amal ibadat dapat pahala, kita ni nak kepala belaka, tepat sujud tilawah. Kalau ada kemudahan, sujudlah. Bagi orang yang dengar ataupun bagi orang yang baca, sunat sujud tilawah. Nah. Kalau tak sujud, tak sujud tak boleh lah. Tak ada pahala dia lah. Tak sunat. Ganti. Jadi kalau tak sujud tidak dapat pahala sujud lah. Jadi syarat sujud tilawah ni dia kena takbir kalau di luar sembahyang. Ada sujud satu kali saja dan kena bagi salam. Dia kena ada wudu lah. Kena pandai juga nak sujud tilawah ni. Ada wudu, kena takbir dan kena sekisar tu bagi salam dan sujud sekali saja. Dia beza dengan sujud sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali di dalam sembahyang. Dan sujud syukur. Sujud syukur kita dapat nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka tu orang panggil baran pada makna sembahyang belaka tu kena ada wudu. Kita dengar khabar kita dapat anak perempuan ataupun anak laki-laki, bersyukur pada Allah Ta'ala, maka sujud syukur menghadap kiblat, sujudlah. Tapi dalam keadaan kena ada wudu. Sebab tu dalam kitab ni kata baran pada makna sembahyang. Bagi hak serupa sembahyang ke apa? Sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Nikmat kepada Allah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni pernah buat ke tak sujud syukur? Kalau dapat nikmat, buatlah sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini orang yang minta terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang minta terima kasih kepada Allah Taala, Allah Taala sayang. Allah Subhanahu Wa Taala sayang, Allah Taala akan rahmat kepadanya. Kita ni nak suruh Allah Ta'ala sayanglah, duk baca semua Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar dah tu. Ar-Rahman, gapo dia? Ar-Rahim. Ar-Rahman al-mun'imu bijalailin ni'am. Ulama tafsir Ar-Rahman ini al-mun'imu yang memberi nikmat bijalailin ni'am, sebesar-besar nikmat. Ar-Rahim, Ar-Rahim al-mun'imu bidaqaiqin ni'am, yang memberi nikmat sehalus-halus nikmat, ai fil akhirah, di negeri akhirat, fil mu'min, pada orang mukmin. Allah Ta'ala Rahim, kasih kepada orang mukmin. Bila Allah Ta'ala kasih kepada orang mukmin, maka Allah Ta'ala letak kita di tempat mana? Dalam syurga lah. Bila duduk dalam syurga, itulah orang panggil nikmat yang sebenar-benar. Tempat kesukaan yang tidak jumpa kedukaan. Syurga ni adik kakak, tempat kesukaan yang tidak ada jumpa kedukaan. Di atas dunia ni kesukaan, tetapi jumpa dengan kedukaan. Pagi ni kita suka, petang ni tak tahu lagi. Hari ni kita suka, esok tak tahu lagi, kadang-kadang duka.
Tapi tempat kesukaan yang tidak ada kedukaan, bahkan bertambah hari-hari, semakin nikmat, semakin suka, iaitulah di dalam syurga. Dah lepas pada semaya kita duk minta sama Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Sama ada jeliga atau tak jeliga kita minta tu atas diri kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku pohon pada Engkau keredaan Engkau, wal jannah, dan syurga Engkau. Kita nak duduk dalam syurga. Tak, kadang-kadang kita nak duduk dalam syurga, tempat-tempat taman syurga tak ada. Taman-taman syurga tempat orang mengajar tak berahi, di tempat orang majlis ilmu tidak berahi. Taman-taman syurga, nak duduk dalam syurga atas dunia ni, kita kena didik dah diri kita di dalam, dah duduk dalam taman syurga. Salah satunya tempat-tempat majlis hilakul zikri, tempat-tempat yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu taman-taman syurga. Sebab syurga lah masa depan kita di akhirat nanti. Nak syurga belaka pokok kita ni. Tak. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadilah kuburnya seseorang itu satu taman, satu kebun, satu taman daripada taman-taman syurga, kebun syurga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin nira. Dan janganlah kamu jadi kuburnya tu satu luban daripada luban neraka. Duk minta sama. Balah kata ulama, ni ulama kata ni, tok guru kita pernah kata, orang yang sebenar-benar bertuah itu orang yang lepas daripada neraka, masuk syurga tu sebenar-benar bertuah. Laisa sa'idu man dunya litus'iduhu, innamas sa'idu man yanju minan nar. Laisa sa'idu, tidak kalah dinamakan sebenar-benar bertuah. Tuah juga. Tak, tuah ni kata guru kita, kata ulama, tuah tunggu hari. Dah tuah juga kita pun nak tuah juga atas muka dunia ni. Tuah ni tuah tunggal hari. Dah tunggal hari gelak cerah, rambut ubai gelak cerah, mata rabung gelak cerah, mati. Innamas sa'idu, sesungguhnya sebenar-benar bertuah itu, may yanju minan nar, mereka yang lepas daripada api neraka. Walaupun dia duduk atas dunia subur kekurangan, tetapi perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Ta'ala dia boleh buat. Bila semaya jemaah dia boleh buat. Tak, dia mengaji, dia kenal Allah Ta'ala, tetapi duduk atas dunia subur kekurangan. Dah, innamas sa'idu, sesungguhnya sebenar-benar betul itu mayyanju minan nar, mereka yang lepas daripada api neraka. Hak ni lah kita naknya. Dah, atas dunia pun nak juga bertuah, tetapi kena ada hak-hak dia. Orang yang lepas daripada api neraka ni lah orang yang bertuah. Salah satunya nak lepas daripada api neraka, tak si kekal dalam api neraka, hifzul iman, kita kena jaga iman. Sebab tu bernilainya iman seseorang walaupun dia mati ada sebesar zarah iman di dalam tubuh dia. Tak cabut iman besar zarah, maka bernilainya. Dak dikirakan masuk syurga juga selepas diazab oleh Allah Ta'ala. Tetapi orang yang mati keluar iman, hak ni ulama takut ni. Ulama dah takut. Ulama ni qala Allah, qala Rasul, buat amal tak reti-reti, tapi takut. Padahal ada satu doa kalau boleh tak kita pakat-pakat amal. Tak lepas pada semaya, salah satu tok guru hamba dia ijazah,
Lepas pada semaya kita ambil tangan kanan kita letak di jantung kita. Allahumma la tukhrijna minad dunya illa ma'asy syahadati wal iman. Minta dengan sepenuh-penuh hati daripada lubuk hati kita. Allahumma ja'alna wahai Tuhan, jadikanlah kami. Allahumma ja'alna, Allahumma la tukhrijna wahai Tuhan. La tukhrijna, jangan kamu keluarkan kami ini minad dunya, dengan makna keluar tu mati, al maut. Minad dunya, daripada dunia ni, illa ma'asy syahadati wal iman, melainkan bersama dengan syahadah dan iman. Oh betul lah adik kakak, orang mati boleh bertutur la ilaha illallah. Sebut mudah ya tak? Ini memerlukan pertolongan daripada Allah. Dalilnya kita segar mega, kadang-kadang tak boleh nak sebut la ilaha illallah. Sibuk tu sibuk ni nak sebut nama Tuhan, tak boleh, tak banyak. Sibuk tu segar. Makna bayangkan dalam mengalami sakaratul maut, mabuk nak mati, kita doa ayat sama dah. Sakara ni mabuk maut mati. Mabuk makan ubat, mabuk naik kereta, mabuk ke laut, lembek lotek dah. Ni mabuk sakaratul maut kalau tidak ada pertolongan daripada Allah Taala. Na'udzubillah. Tuhan tak tolong, tak boleh nak royak. Tak boleh nak sebut la ilaha illallah. Walaupun kita duk baca wirid alaiha nahya, di atasnya lah kami hidup, wa alaiha namut, di atasnya lah kami mati, wa alaiha nub'atsu insyaallah, di atasnya lah kalimah la ilaha illallah kami dibangkitkan. Tapi tidak guna dengan kalimah la ilaha illallah. Telah mati cabut iman. Sebab itulah kita jaga sebagaimana mati, kita hifzul iman. Lepas pada semaya tu jangan duk lorak. Jangan duk lorak dengan maknanya bacalah wirid, bacalah ayat kursi, bacalah subhanallah. Walaupun lorak, mulut tu bunyi. Itulah. Mulut tu bunyi. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, dan sujud syukur dan membaca khutbah itu barang pada makna semaya belaka tu. Dia kata barang pada makna semaya seperti sujud tilawah dan sujud syukur dan membaca khutbah. Maknanya orang yang ada najis waktu membaca khutbah, maka dia dikirakan tidak sah. Barang pada semaya belaka tu, salah satu tidak ada semaya, tidak sah. Sebab itulah satu ketika hamba tak sebutlah masjid mana, orang suruh hamba baca khutbah, tiba-tiba hamba naik atas mimbar, hamba tak pegang tukak. Tidak pegang tukak tu kerana apa? Di kepala tukak tu ada tahi cicak. Bila kita pegang, tak apa lagi takutnya semangat terakak. Bila kita terakak, menanggung najis. Bila menanggung najis dalam khutbah, cuba tu lah. Orang tua dulu kan, dia tak cana mana tukak hak tu email duk ke khutbah tu. Tak, malam-malam duk cocok cicak. Ya. Orang tua dulu. Tak. Tuk bila dulu, bukan tuk bila sinilah. Dia ambil cocok cicak jak. Lekat darah cicak. Malam saya pula jak, tubik perut cicak. Lepas tu duk kering kelangin gitu, sandar pula pak tu mimbar. Tu iman ni ajak lekir. Ittaqullah. Kena cermat. Tak, kena cermat. Itulah tukak tu. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, dan tawaf. Tawaf fardu ataupun sunat. Tawaf ni dia ada 8 jenis. InsyaAllah minggu depan, makna minggu yang akan datang kita akan jelaslah. Tawaf ni tak ada. Di mana? Di Mekah saja. Di Batu 13 tu bukan tu. Pak ayah ni tu. Jadi tawaf ni ada 8 jenis. Tawaf ifadah, tawaf kudum, tawaf baiti, tahiyatul baiti, tawaf sunat, tawaf nazar. 8 perkara memerlukan nak belajar. Lebih lagi orang nak pergi ke Mekah, lebih-lebih lagi orang nak buat umrah ataupun menunaikan haji yang besar. Jadi insya-Allah panjang umur kita akan sambung balik.
Jadi apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah yang kurang daripada hamba sendiri. Mudah-mudahan kita pakat baikilah kelemahan yang ada pada kita. Wallahu a'lam bissawab. Jadi hamba nak maklumlah, nak keluar daripada mulut hamba sendiri, hamba nak ucapkan ribuan terima kasih kepada muslimi dan muslimat ahli jemaah kita. Ribuan terima kasih banyak-banyak kerana menolong pihak kami Madrasah Asy-Syakirin. Kita sudah berjaya lah, tapi kita tidak ada kena tolak, takut takabur, takut riak. Kita buat makan sambil derma, hak lepas dah tu insya-Allah kita sudah lepas boleh bayar lah tanah harga 230,000 insya-Allah boleh bayar. Jadi petang tu nak cerita takut-takut nak dengar juga. Jadi hamba ambil masa sikitlah, tak banyak. Petang tu bilanya orang puan saja dapat 26,000 gagah puan pun. 26,000. Tulislah bagi orang nak tulis tu boleh cerita kat orang. Dan laki-laki muslimi dapat 80,000 lebih lah. Jadi kira-kira capu-capu situ 24,000 malam tu. Malam tu 24,000 dan pagi tu ada lagi. Mari-mari nak pagi satu tu, hari Sabtu kita buat bank wah. Pagi Jumaat tu kita masuk bank lalu. Jadi nak masuk bank ni ada lagi, masuklah ada 126,000. Jadi luar biasalah kita duk tengok-tengok ini keberkatan. Kita duk panggil babo mari 25 orang babo duk mari 2 malam pondok kita. Pada kasok duduk mulai hidup malam. Kok kita malah jadi gaji. Batuk guru babo mak tasik amanu. Orang hebat berkat belakang tu. Babo mak amanu. Pernah orang berdiri dia tu. Pondok dia orang berdiri. Orang nak buat jahat tapi Tuhan jaga. Jadi dengan berkat adik kakak semua juga duk doa, insya-Allah barakahnya kita bolehlah 230,000 insya-Allah. Mari lagi tu sapalah 300,000 bersama dengan MB. Nak temu MB pun payah tapi Allah Taala pemudah. Temu dengan MB besar Kelantan duk buat. Dia kata hamba luluhlah 20,000. Kalau lebih pada tu kena musyarat. Peruntukkan dia hak tak musyaratnya 20,000 boleh lepas lah. Jadi MB tim belak MB semua tu insya-Allah lah. Jadi hamba minta terima kasih banyak-banyak kepada ahli jemaah kita yang mana yang pergi ataupun tak pergi, yang masuk online dan sebagainya. Allah Ta'ala lah yang membalas jasa baik adik kakak semua. Wallahu a'lam bissawab.